selamat sejahtera kepada para peserta. Saya ingin memperkenalkan saya ialah Dr. Wong Ai Jin, pensyarah unit fizik daripada Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. So saya adalah moderator pada malam ini. So bengkel teknikal pertandingan pada malam ini sebenarnya bertujuan untuk memberi pendedahan kepada para peserta tentang maklumat pertandingan STEM Creator. So izinkan saya share screen. So saya akan mula share screen. So nampak kan screen? So sebelum saya bermula, saya ingin memperkenalkan penyelaras untuk kita punya STEM creator, iaitu Dr. Hidayatul Ilah, dan saya adalah moderator, dan penceramah pada malam ini adalah Encik Muhammad Rozwan dan Encik Asman. So sebelum kita mulakan bengkel pada malam ini, saya ingin mempersilakan penyelaras STEM creator iaitu Dr. Hidayatul untuk memberi sedikit kata-kata aluan. Kita mempersilakan Dr. Hidayatul. Terima kasih Dr. Wong. Semua boleh dengar ke suara saya? Boleh. Terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Dr. Hidayatul Ilah binti Ahmad Saad, pensyarah unit biologi Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Saya merupakan ketua pertandingan untuk STEM Creator Maskar 2022. Terima kasih semua anak-anak pelajar yang hadir untuk mendengar taklimat ataupun bengkel teknikal pertandingan untuk malam ini. Kenapa kita objektif untuk pertandingan STEM Creator. Sebenarnya kita nak mendedahkan pelajar tentang kepentingan aktiviti STEM dalam meningkatkan keupayaan menghadapi cabaran kerjaya STEM. Yang kedua, objektif STEM Creator adalah untuk melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif, kritis dan saintifik. Yang ketiga, kita nak menggalakkan pelajar dalam menyelesaikan masalah dalam situasi dunia sebenar. Dan seterusnya, kita nak meningkatkan potensi keterampilan pelajar dan daya usaha pelajar dalam bidang STEM. So pada malam ini kita mempunyai 3 orang penceramah yang sangat hebat, iaitu Dr. Wong, Encik Azman yang merupakan pensyarah biologi, dan Encik Rozwan yang juga merupakan pensyarah biologi Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Mereka akan menyampaikan taklimat ataupun bengkel kepada pelajar berkaitan dengan syarat-syarat pertandingan, berkaitan dengan video pembentangan pelajar, laporan, macam mana cara nak menulis laporan, dan juga mungkin ada sedikit berkaitan dengan kriteria penilaian. Diharapkan semua pelajar boleh memberi perhatian dan memahamkan apa yang dibentangkan oleh para penceramah, supaya nanti pada waktu untuk kita hantar semua laporan ataupun dokumen-dokumen untuk pertandingan agar tidak tercicir dokumen yang perlu dihantar, iaitu video dan juga laporan. Setakat itu saja taklimat saya dan saya serahkan kepada Dr. Wong. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Hidayatul. So kita akan sambung balik dengan penyampaian. Sekejap. Terima kasih Dr. Ilah sebagai selaku penyelaras untuk program STEM Creator. So kita akan sambung balik. So sebelum kita mulakan taklimat pada hari ini, so marilah kita tengok kandungan yang akan kami bentangkan dan yang akan beritahu untuk taklimat pada malam ini, iaitu nombor 1, kita akan memberi pengenalan, dan nombor 2, objektif, nombor 3, peraturan dan syarat pertandingan, nombor 4 adalah video pembentangan,
Nombor 5 adalah laporan projek. Nombor 6 adalah poster berkumpulan. Dan nombor 7 adalah kriteria penilaian. Nombor 8 adalah hadiah pertandingan. Dan seterusnya adalah tarik-tarik penting, dan akhir sekali kalau ada pertanyaan, kita boleh tanya dalam Google Meet ini. So tanpa melengahkan masa, saya ingin mempersilakan Encik Muhammad Rozwan bin Zakaria untuk memulakan kalimat STEM Creator pada malam ini. Mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tak suara saya? Jelas. Jelas ya? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Terima kasih kepada Dr. Wong Ai Chin, moderator untuk taklimat kita pada malam ini. Yang berusaha Dr. Hidayatul, penyarat maskar STEM Creator. Seterusnya penceramah dan juga sahabat baik Encik Azman. Tidak dilupakan semua penyelaras bagi pertandingan di setiap kolej dan peserta-peserta pertandingan. Syukur Alhamdulillah pada malam ni kita bersama-sama berkumpul secara maya untuk mengikuti bengkel pertandingan supaya dengan bengkel ini dapatlah setiap peserta dan juga penyelaras setiap kolej didedahkan dengan peraturan dan juga kaedah-kaedah untuk menjalankan dan juga masuk pertandingan supaya kekusutan dan juga masalah yang dihadapi di kolej itu dapat diselesaikan pada malam ini juga. Dan untuk pengetahuan kita semualah pertandingan STEM Creator ni, walaupun kita lihat tema pertandingan adalah STEM, Strengthen Self Potential, Drive Creativity, Trigger Innovation, adalah selaras dengan Minggu Sains Negara 2022 yang bermula pada April hingga Oktober pada tahun ini. Iaitu kalau kita tengok di peringkat musti dekat Kementerian Sains dan Inovasi, di mana moto Minggu Sains Negara kita adalah berkaitan dengan merakyatkan sains dan menginsankan teknologi. Jadi pertandingan STEM Creator ni merupakan salah satu acara yang akan dipertandingkan dalam Karnival Sains peringkat Kolej Matrikulasi pada tahun ini 2022, dan temanya seperti yang saya nyatakan tadi, dan syukur Alhamdulillah pertandingan kita pada tahun ini selaras dengan kehendak kementerian, iaitu Minggu Sains Negara Keluarga Malaysia bermula pada April hingga Oktober. Jadi objektif pada pertandingan kita pada kali ini, boleh ubah slide tak tu? Ya. Okey. Jadi objektif kita yang pertama, kita akan dedahkan pelajar tentang kepentingan aktiviti STEM dalam meningkatkan keupayaan menghadapi cabaran kejayaan STEM. Jadi dengan aktiviti yang kita anjurkan di peringkat mungkin di kolej sudah diadakan secara kecil-kecilan, dan sekarang di peringkat kebangsaan, selain dari kita nak dedahkan pelajar tentang kepentingan aktiviti STEM, kita diharapkan berjaya memupuk minat pelajar terhadap sains. Dan seterusnya dalam pada masa yang sama, kita berharap program kita ini dapat melahirkan pelajar yang berfikiran kritis, saintifik. Dan ini selaras dengan pendidikan hala tuju pendidikan STEM, di mana kita berpandukan kepada 4K. Mungkin para peserta, pensyarah pembimbing sudah biasa dengan istilah 4C ataupun 4K, iaitu komunikasi, creative thinking, collaborative dan creativity. Di mana elemen-elemen inilah yang memandu kita ke arah pendidikan abad ke-21 dan juga kemahiran berfikir aras tinggi.
Dan seterusnya, objektif kita juga ingin menggalakkan pelajar dalam menyelesaikan masalah situasi dunia sebenar dengan menggunakan pengetahuan sains secara teori dan praktikal. Dan seterusnya, kita berharap ya pada akhir program ini kita berjaya meningkatkan potensi keterampilan dan juga daya usaha pelajar dalam bidang STEM. Oleh itu, pertandingan STEM Creator ini kita letakkan beberapa syarat dan peraturan, iaitu yang pertama, kalau kita lihat di sini ya, pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar kolej matrikulasi di Malaysia. Dan satu pasukan terdiri daripada 4 orang pelajar dan 1 orang pensyarah pembimbing, dan ahli pasukan mestilah daripada kolej matrikulasi yang sama. Dan syukur alhamdulillah sijil pernyataan disediakan kepada setiap peserta pertandingan. Untuk makluman semua, peserta pertandingan dan juga pensyarah pembimbing, pertukaran ahli kumpulan selepas pendaftaran tidak dibenarkan. Dan seterusnya, reka cipta atau inovasi daripada setiap pasukan, setiap kolej mestilah bersifat baharu, dan bagi projek inovasi yang telah dipertandingkan dan memenangi sebarang anugerah mestilah melakukan sedikit pengubahsuaian ke atas projek berkenaan. Seterusnya ya, peraturan seterusnya, projek-projek yang difikirkan, yang dijalankan oleh setiap pasukan daripada setiap kolej mestilah selari dengan tema pertandingan, dan semestinya lah idea projek ini mestilah asli, tidak pernah dikomersialkan, dipaparkan ataupun dikemukakan ke mana sektor-sektor pembuatan. Dan of course lah, segala kos berkaitan penghasilan projek adalah di atas tanggungan kolej yang mengambil bahagian. Seterusnya ya, bagi reka cipta inovasi yang daripada setiap kolej mestilah disertakan, dikemukakan dengan sampel ataupun prototype, model-model bersama-sama dengan plan lukisan sama ada dalam bentuk gambar dan teks. Dan bagi keputusan penjurian adalah muktamad. Sebarang aduan kita tidak akan dilayan oleh pihak juri. Jadi bahan pertandingan yang perlu dihantar adalah dalam bentuk video pertandingan, laporan projek dan gambar kumpulan. Jadi inilah beberapa peraturan yang kita gariskan untuk diikuti dan dipatuhi oleh setiap pasukan yang bertanding. Walau bagaimanapun, jika ada persoalan yang perlu ditanya oleh setiap pasukan, boleh diajukan pada di penghujung taklimat inilah. Jadi Dr. Wong ya. Yes. Jadi kita dah selesai berkenaan dengan objektif, peraturan dan syarat. Maka kita boleh pergilah ke berikutnya lah. Okay, terima kasih Encik Muhammad Rozwan. Okay, so seterusnya kita akan sambung dengan Encik Azman, okay, untuk menerangkan bahan-bahan pertandingan yang perlu dihantar, iaitu berkenaan dengan video pembentangan, laporan projek dengan gambar berkumpulan. Okay, dan seterusnya beliau juga akan sambung dengan kriteria-kriteria penilaian. So saya ingin mempersilakan Encik Azman untuk sambung taklimat yang seterusnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera ya kepada semua para peserta bagi STEM Creator dan juga kepada pensyarah pembimbing. Terima kasih diucapkan juga kepada Dr. Wong selaku moderator
dan juga Dr. Datuk Ilah yang yang setia menemani kami untuk taklimat malam ini. Jadi sebentar tadi sahabat saya Encik Rozwan telah pun menyampaikan beberapa perkara tentang pertandingan STEM Creator ini. Maka sekarang ni giliran saya lah, Cikgu Azman, yang akan meneruskan tentang beberapa hal lagi, terutama tentang bahan-bahan yang perlu dihantar nanti oleh para peserta, dan juga kita akan tengok sikit nanti tentang kriteria penilaian, insyaAllah. Okey, maka saya mulakan dahulu dengan video pembentangan yang mana kita semua tahu bahawa setiap penyertaan perlu menyediakan satu video, dan dalam video tu diminta ahli kumpulan untuk membentangkan projek inovasi yang dilaksanakan. Dan video tu kalau boleh kita mohonlah untuk tempoh masanya lebih kurang 4 hingga 5 minit, ataupun kita hadkanlah supaya tidak melebihi 5 minit durasi dia. Okay? Jadi kalau katakanlah ada video tu yang agak terpanjang sikit, terlama sikit, kita mohonlah para peserta semua untuk edit sikit, bagi laju sikit. Tapi pastikan kalau laju jangan suara macam Cik Mang pula, biarkan jelas suaranya, dan video tu pun kalau boleh biarkan terang, jelas dari segi suara, dari segi visual dia dan sebagainya lah. Isi kandungan boleh disampaikan sama dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris. Ikut kepada pilihan para peserta sekalian. Dan format video yang disediakan nanti perlulah disediakan dalam bentuk Windows Media Player, MP4 ataupun QuickTime Movie File Extension. Okay. Resolusi kalau boleh kita setkan supaya dia paling baik, paling bagus, Full HD. Selalunya kita setkan kepada 1080 pixel lah. Okay. Dan akhirnya nanti bila video tu nanti telah pun disiapkan, boleh para peserta boleh masukkan video tu mungkin dalam platform tertentu. Mungkin kadang-kadang ada peserta yang akan masukkan dalam YouTube personal. Cuma akhirnya sila hantarkan link saja. Hantarkan pautan video itu kepada pihak penganjur. Okay, so nanti link kepada video para peserta sekalian, just copy paste lah, copy paste, masukkan dalam Google Form yang memang nanti kami sediakan untuk untuk para peserta sekalian hantarlah bersama-sama dengan laporan. Okay. So ada sebenarnya contoh contoh video bagi pertandingan Maskar yang telah dilaksanakan sebelum ini. Jadi kalau siapa-siapa yang ingin melihat lebih kurang untuk dapatkan idea, boleh cubalah masuk kepada Google Site bagi Maskar 2022, ada contoh nanti. Okey, saya teruskan dengan bahagian seterusnya. Apa lagi yang kita kena hantar? Okey, selain daripada video tadi, para peserta sekalian mestilah menghantar laporan projek. Jadi ini adalah laporan bertulis di mana bilangan muka surat maksimum adalah 12 sahaja muka suratnya. Termasuklah rujukan, jangan jadilah jadi kita kena pandai-pandailah nanti untuk pilih, masukkan perkara yang penting, yang kritikal untuk tujuan penilaian. Okay, jangan banyak sangat, nanti betul markah nanti. Dan sebenarnya template bagi laporan projek ini ada sebenarnya juga ditunjukkan dalam Google Site Maskar 2022. Okay. So kalau kat sini pun para peserta sekalian boleh nampak ada QR code. Okay. Boleh scan, nanti akan keluarlah nanti dia punya template. Ataupun bagi siapa-siapa yang masih lagi belum explore Google Site bagi Maskar, boleh try. Boleh try, dan di situ ada nanti template bagi laporan, termasuklah juga contoh video. Okay. Jadi apa yang kena ada dalam laporan projek kita ini nanti. So ni format dia, dan of course kita mulakan dengan tajuk lah, tajuk. So laporan tu dimulakan dengan tajuk, nyatakanlah tajuk projek masing-masing,
Dan di bawah tajuk tu nanti senaraikan juga peserta, nama setiap peserta, termasuklah nama pensyarah pembimbing kumpulan masing-masing dan juga college matrikulasi yang anda wakili. Okey, tajuk perlu ditulis dengan bold, dengan font bold dan pastikan mudah dibaca lah. Okey, dan di bawah bahagian yang pertama tadi adalah abstract. So dalam abstract ni dia merupakan satu ringkasan ataupun sinopsis. Sinopsis kepada keseluruhan projek yang dilaksanakan. So biasanya dalam abstract tu kita akan masukkan hal-hal yang penting yang kita nak sampaikan supaya para pembaca ataupun penilai dapat lihat dia punya overview bagi keseluruhan projek yang dilaksanakan ini. So antaranya adalah pastikan ada objektif projek inovasi ini, metodologi ataupun kaedah dinyatakan secara ringkas. Nanti detailnya akan kita masukkan dalam bahagian ke dalam bahagian lepas inilah. Lepas tu hasil secara ringkas, macam mana hasil dia seharusnya positif, dan analisis yang mungkin dilaksanakan untuk membuktikan keberkesanan projek masing-masing, dan mungkin boleh diakhirkan abstrak ini dengan kesimpulan kajian. So abstrak ni selalunya memang kita taklah panjang sangat. Selalunya dalam satu perenggan saja. Dalam satu perenggan bilangan perkataan mungkin sekitar 80 hingga 200 perkataan aja. Dia taklah panjang, tapi dia kompres. Kompres segala maklumat-maklumat yang penting bagi projek masing-masing. Lepas abstrak kita pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu pengenalan. So dalam bahagian pengenalan ini pastikan dinyatakan latar belakang projek. Projek ini tentang apa? Apa yang cuba diketengahkan, dan mungkin bila kita fikirkan projek ini, mesti dia berkaitan dengan suatu penyataan masalah, dengan satu masalah. Mungkin masalah kehidupan sebenar kita, masalah kehidupan seharian. So nyatakan itu sebagai penyataan masalah yang mencetuskan idea pelajar-pelajar sekalian untuk menghasilkan inovasi ini. Dan tunjukkan juga tentang signifikan kajian, kepentingan kajian tersebut. Kenapa kajian ini penting? Adakah kajian ini boleh menyelesaikan sesuatu masalah yang besar dalam kehidupan seharian? Fikirkanlah. Dan mungkin ada beberapa istilah yang penting berkaitan projek ini yang perlu ditarifkan. So beritahu juga tarifan beberapa istilah penting yang mungkin berkaitan dengan istilah yang bersifat teknikal, yang mungkin penilai mungkin tak tahu. So kena beritahulah tentang tarif-tarif istilah tertentu. Dan nyatakan juga dalam pengenalan ini skop bagi projek masing-masing dan juga batasannya. Contoh macam kalau kita kata projek inovasi kita ini dia memang sesuai untuk kehidupan pelajar-pelajar di kolej matrikulasi contohnya, ataupun mungkin sesuai juga untuk keluarga di kat rumah, ataupun untuk masyarakat tempat. Kita cuba berikan skop. Dan kalau batasan tu mungkin kalau katakanlah kita punya projek ini dia mungkin terhad kepada peringkat matrikulasi, mungkin adakah dia kurang sesuai kalau kita nak gunakan untuk pelajar-pelajar sekolah rendah, mungkinlah. So kalau ada batasan boleh dinyatakanlah. Dan dalam pengenalan ini juga boleh para peserta sekalian bandingkan dengan kajian ataupun dengan projek-projek yang telah dilaksanakan sebelum ini. Ni melalui pembacaan lah. So mungkin kalau kita buat suatu projek dan kita tahu bahawa ada dulu pengkaji lain yang mungkin dah buat projek ini. So apa perbandingan dia? Mesti ada yang berbeza kan? So kita cuba nyatakan lah. Yang ni berdasarkan kepada pembacaan lah. Berdasarkan kepada kita punya research. Selepas bahagian pengenalan, teruskan dengan bahagian metodologi. Metodologi adalah kaedah lah.
di mana para peserta diminta untuk nyatakan dengan jelas reka bentuk projek dan perincian bagi projek yang telah dilaksanakan. Okay. Dan ini termasuk juga tentang bahan dan alatan yang diguna pakai dalam menghasilkan produk inovasi ini. Okay. Dan mungkin kita juga patut nyatakan prosedur yang telah ataupun yang akan dilaksanakanlah dalam menyiapkan projek ini. Okay, step by step. So nanti penilai akan nampaklah, akan tahu mula-mula buat apa, lepas tu buat apa dan seterusnya. Okay. Dan seterusnya adalah proses. Proses yang ini mungkin merujuk kepada proses kerja yang digunakan dalam pengumpulan data dan pemerhatian. So kalau kadang-kadang bila kita dah hasilkan satu produk inovasi tersebut, kita mungkin perlu test dulu, kita perlu test run kan. Kita mungkin perlu buat ujian tentang keberkesanan mungkin produk inovasi kita ini. So berdasarkan kepada kita punya test run tadi, kita boleh tunjukkanlah apakah prosesnya, terutama dalam pengumpulan data dan juga pemerhatian. Okay. So bolehlah sertakan gambar dan juga lakaran bahan projek dan proses kerja selalunya direkodlah dalam buku data. So bila kita nak tunjukkan laporan, kita keluarkan balik apakah yang penting-penting berkaitan dengan proses untuk menilai keberkesanan produk inovasi masing-masing. Okey, bahagian seterusnya adalah hasil kajian. Hasil kajian, so daripada analisis yang kita laksanakan tadi berkaitan dengan pengujian bahan inovasi kita tadi kan, kita cuba ketengahkan. Semestinya hasad masing-masing adalah untuk menunjukkan bahawa produk inovasi itu sememangnya baik, bagus, berkesan, memberi impact yang sangat positif. So ini adalah semua berdasarkan analisis kajian yang telah dilaksanakan, dan kita tafsirkan sekali lah keputusan dan hasil dapatan daripada mungkin uji lari atau test run yang telah dilaksanakan ke atas produk inovasi masing-masing. Okay. Dan selepas itu adalah perbincangan dan keputusan. Okay. Ini adalah antara bahagian yang kami rasakan sangat-sangat penting, di mana perbincangan ini dihasilkan daripada hasil analisis lah yang dibuat secara terperinci dan bincangkan dari segi keberkesanannya, dan kalau boleh cuba tunjukkan juga perbandingan antara nilai. Mungkin kalau kita bandingkan produk kita dengan produk yang mungkin telah pun ada di pasaran, tapi of course tak samalah. Kita nak buktikan bahawa kita punya produk, kita punya inovasi ni, kita punya projek ni adalah lebih baik, lebih cost efektif dan sebagainya lah. Dan nyatakan juga dari segi teori dan praktikalnya, bincangkan dari segi teori dan juga segi praktikal kesesuaian produk ini untuk diguna pakai oleh pelbagai pihak. Okay. Dan boleh juga kaitkan hasil dapatan kita ini dengan dapatan-dapatan kajian yang mungkin dijumpai dalam jurnal-jurnal tertentu. So kita bincang berdasarkan perbandingan dengan hasil-hasil kerja inovasi yang telah pun direkodkan dalam laporan-laporan kajian tertentu lah. So kita boleh bandingkan sama ada sama ini merupakan satu idea yang telah ditambah baik, okey, ataupun yang lebih berkesan untuk menyelesaikan sesuatu masalah ataupun isu-isu kehidupan seharian. Okey. Dan seterusnya rujukan selalunya kita senaraikan. For example, kalau katakanlah kita bandingkan dengan sesuatu kajian yang telah dilaksanakan sebelum ini, so apakah dia sumber
artikel yang kita petik tersebut. So cubalah senaraikan segala bahan rujukan yang kita guna pakai jika ia melibatkan dokumentasi yang bukan hasil persendirian mengikut format tertentu. So rujukan ni biasanya disenaraikan adalah format-format dia. Ada banyak sebenarnya format untuk menyelesaikan rujukan ini. Okay. Biasanya kebiasaannya kalau dalam kajian ilmiah selalunya kita ikut format APA. Okay, para peserta boleh surf lah internet kalau tak biasa. Format untuk rujukan mengikut format APA. Tapi tak semestinya. Boleh juga rujuk mana-mana asalkan kita senaraikan bahan-bahan rujukan kita secara sistematik, okay, tersusun dan nampaklah, nampak sumber dan tajuk-tajuk dan juga siapakah penulis-penulis ataupun penyidik-penyidik yang telah pun membuat inovasi yang mungkin serupa dengan inovasi kita. Okay, cuba senaraikan nanti. Okay, so ni lebih kurang format laporan projek. Jadi diminta untuk para peserta sekalian untuk mengikutlah, mematuhi format ini pasal nanti akan dinilai sebenarnya dari segi format tersebut. Okay. Seterusnya ini adalah perkara ketiga. Perkara ketiga yang para peserta sekalian kena submit, kena hantar. Yang pertama tadi adalah video pembentangan. Yang kedua adalah laporan projek secara bertulis. Dan yang ketiga ni adalah poster kumpulan ataupun gambar lah sebenarnya, gambar berkumpulan. Okay. Yang ni pun ada formatnya, ada juga dinyatakan dalam Google Site, Maska. So saya sampaikan bahawa perlu adalah gambar setiap ahli kumpulan bersama sekali dengan pensyarah pembimbing. Okay. So ahli kumpulan 4 orang kan, tambah dengan pensyarah pembimbing masing-masing, jadilah 5 orang lah keseluruhannya. Dan dalam poster kumpulan ini, kalau boleh gambar itu ini memang ikut syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Rustia lah. Background gambar tu kalau boleh dipadamkan. Okay. So ambil gambar dengan jelas, nampak muka cantik, handsome semua. Background dia kita cuba padamkan, cuba hilangkan lah. Okay. Dan dalam gambar tu juga, nanti dalam poster tu juga pastikan ada dinyatakan tajuk projek dan juga nama college masing-masing, okay, college matrikulasi yang kamu semua wakili, dan akhirnya nama ahli kumpulan. Nama ahli kumpulan ke nama kumpulan nama kumpulan kalau ada, nama kumpulan. Create lah nama kumpulan yang menarik bagi setiap penyertaan ini. Dan ratio gambar, ratio gambar ni kalau boleh setkan lah, set ukuran dia 16 dan 11:9 ni dalam bentuk landscape. Landscape. Okay. So inilah dia 3 perkara yang perlu disubmit nanti, perlu dihantar. Ada contoh, ada sampel, ada formatnya dalam Google Site Maska 2022. Jangan lupa check it out. Okay. Satu lagi perkara yang saya nak sampaikan adalah tentang kriteria penilaian. Okay. So nanti para penilai, para juri, dia akan menilailah projek inovasi para peserta sekalian, dan inilah dia kriteria yang dinilai bersama dengan wajaran markah bagi setiap bahagian. So yang pertama adalah kreativiti. Penting ni kreativiti. 15%. 15% adalah datang daripada bahagian kreativiti. So di mana inovasi yang kamu semua perkenalkan ini hendaklah kreatif, sama ada ianya adalah satu perkara yang baharu ataupun mungkin perkara yang diadaptasi. Okay. Kita taklah tiru, tapi kita adapt, kita adaptasi. Kita jadikan satu benda yang mungkin orang lain dah buat, tapi kita jadikan benda tu lebih baik, dengan tambah nilai yang memang jelas bermanfaat dan sebagainya. Okay, tunjukkanlah inovasi itu. Seterusnya adalah keaslian. Keaslian pun lebih kurang sama juga tadi, di mana kadang-kadang inovasi kita tu mungkin asli, original, that is very good, bagus. Tapi kalau kita ambil idea daripada sesuatu yang telah ada pun tak mengapa, dengan syarat
kita tak ambil bulat-bulat, kita tak ambil sebiji-sebiji macam tu. Kita mesti adapt. Kita mungkin ubah suai, jadikan dia lebih baik. Jadikan lebih baik selalunya. So tunjukkan, bila kita dah membuat satu adaptasi, dia akan jadi asli. Dia akan jadi original juga sebenarnya. Cuma lebih baik kalau produk inovasi kita itu memang tak pernah dibuat oleh orang mana-mana pun. Okay? Kita yang first buat, itu memang the best sekali lah. Okay, 15% 15% daripada aspek keaslian, originality. Seterusnya adalah dokumentasi. Dokumentasi markahnya agak banyak, 25%, dan sebenarnya dokumentasi ini merujuk kepada laporan bertulis tadi. Okay, laporan projek. So pastikan laporan tu memang kena hantar lah, memang kena ada, dan pastikan laporan itu mengikut format tadi yang saya dah sampaikan. Ada tajuk dia, okay, ada abstrak dia, ada pengenalannya, ada metodologi kajian, ada proses kerja, hasil kajian, perbincangan, keputusan, termasuklah rujukan. Okay, pastikan ikut format, ikut susunan. Kalau penilai puas hati, semuanya okey, insyaAllah 25% dalam tangan. Okay. Dan tunjukkan juga, dalam dua-dua dalam laporan betul dan juga dalam video tentang keberkesanan kos. Ni memberi markah sebanyak 5%. Okay. So hasil inovasi seharusnya dapat meningkatkan produktiviti. Okay. Tunjukkan bukti bahawa inovasi ini kosnya adalah lebih rendah. Ini bagus. Kalau kita punya inovasi ini memerlukan kos yang lebih rendah daripada apa yang biasa dijumpai di pasaran dan sebagainya, itu yang terbaik lah. Ataupun mungkin hampir sama dengan produk yang sedia ada. Tunjukkan lagi cost efektif, lagi banyaklah markah yang akan diperolehi nanti. Okey, seterusnya apa lagi setelah tentang keputusan dari segi cost tadi, seterusnya adalah replicability. Apakah benda kat itu? Okey, 10% akan datang daripada aspek replicability, di mana tunjukkan dalam laporan bertulis dan juga dalam video bahawa terdapat bukti yang nyata bahawa inovasi ini boleh digunakan pakai oleh pihak-pihak lain yang berkaitan secara terus dengan diubah sesuai mengikut keperluan. So kalau boleh apa yang kita hasilkan ini mesti boleh digunakan pakai lah oleh pihak lain. Janganlah kita je pakai shot-shot sendiri kan. Kalau boleh tunjukkan bukti bahawa hasil projek kita ini boleh digunakan pakai dekat college lain. Mungkin kawan kita dekat college mana-mana guna juga produk kita dan dia pun puas hati. Tunjukkan bukti tersebut. Ataupun mungkin hasil kerja kita telah pun terbukti dapat digunakan pakai oleh pelajar-pelajar sekolah, mungkin sekolah menengah ke sekolah rendah ke dekat universiti ke, itu yang terbaik. Okey, tunjukkan, buktikan. Seterusnya adalah potensi pengkomersialan. Okey, 10% daripada sini. Okay, so tunjukkan bukti juga bahawa hasil inovasi berjaya mencapai objektif inovasi sepenuhnya. Okay. Dan tunjukkan juga bahawa produk kita ini berpotensi untuk dikembangkan lagi. Mungkin untuk dikomersialkan. Kalau dia ada nilai komersial, boleh kita jual lepas ni. Kita boleh patentkan, kita boleh ambil hak cipta dia. Itu memang best lah. Okay. Dan tunjukkan juga perancangan-perancangan masa hadapan. Okay. Untuk kita komersialkan lagi, untuk kita ketengahkan lagi, untuk digunakan pakai mungkin di peringkat global mungkin. Okay. Dan bolehlah dicadangkan beberapa penambahbaikan. Okay. Jika perlu. Okay. Dan akhirnya nanti pihak juri juga akan menilai persembahan dan penyampaian para peserta sekalian. Okay. Terutamanya dalam penyampaian persembahan video nantilah. 20% akan datang daripada bahagian kriteria yang terakhir ini. So pastikan dalam video tu nanti penyampaian adalah sistematik, tersusun, kita penilai nampak step by step video tersebut, dan video tu mestilah menarik, barulah kita semua nak tengok kan. Jelas, pastikan jelas, suara jelas,
muka jelas janganlah pakai pakai mask pula buat pun dalam bilik tidur lampu gelap-gelap, tak nak lah tak nak dramatik sangat. Pastikan terang, nampak muka semua nampak, dan yang mungkin yang penting adalah nampak juga produk yang hendak ditunjukkan itu. Okey, pastikan penyampaian adalah padat serta mudah difahami. Okey, penyediaan bahan yang bersesuaian untuk membantu persembahan. Dan peserta, tunjukkanlah bahawa peserta berpengetahuan dan berkeyakinan tentang inovasi yang diketengahkan. Okey. So kalau ada juri-juri tengok nanti, juri pun akan yakin bahawa produk itu adalah yang terbaik. Baik, okey. So rasanya itu je kot daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Dr. Wong. Untuk meneruskan. Terima kasih. Terima kasih Jasman. Terima kasih. Alright. Okay. So selepas taklimat daripada Jasman mengenai bahan-bahan pertandingan dan kriteria penilaian, okay. So mari kita sambung dengan hadiah pertandingan. Okay. So setiap penyertaan akan diberi e-cert dan 10 pingat emas juga disediakan kepada pemenang peringkat kebangsaan. Okay, maksudnya ada 10 pemenang akan menerima pingat emas dan 1 pingat platinum akan disediakan untuk pemenang peringkat kebangsaan. Okay, so sebelum kita tamatkan taklimat pada malam ini, so saya ingin mengingatkan tarikh-tarikh penting pertandingan. Okay, so hari ini 1st of September iaitu bengkel teknikal pertandingan. Dan seterusnya pada 14 September iaitu para peserta perlu hantar laporan video dengan gambar berkumpulan pada 14 September. Okay, so meaning kita kira dari sekarang kita ada lebih kurang 2 minggu lagi lah. Dan kebetulan next week pula kita cuti ya. Okay, so adalah masa untuk membuat persediaan. Okay, dan seterusnya selepas penghantaran 15 hingga 21 September adalah penjurian saringan pertama dan 23 hingga 24 September adalah penjurian akhir. Dan keputusan akhir pertandingan untuk Maskar Kebangsaan akan diumumkan pada 25 September. Okay, so ini adalah tarikh-tarikh yang penting ya. Okay, so ini merupakan pautan ataupun link penghantaran bahan pertandingan dan link ini kami akan sediakan nantilah di Telegram sekali lagi. Okay, dan iaitu kita perlu hantar 3 bahan iaitu nombor 1 adalah video pembentangan iaitu tidak boleh melebihi 5 minit dan yang kedua adalah laporan projek iaitu tidak boleh melebihi 12 muka surat dan yang ketiga adalah poster lah ataupun gambar berkumpulan. Okay, so ini adalah 3 benda yang anda perlu hantar pada 14 September. Okay, sebelum 14 September. Okay, so jika ada sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi Dr. Hidayatul iaitu selaku penyelaras STEM Creator ataupun Puan Nur Haswani. Okay, so okay, sekian, terima kasih. So jika anda ada apa-apa sebarang masalah ataupun pertanyaan nak tanya, anda boleh kemukakan. Okay, kami iaitu Dr. Ila, saya ataupun Encik Asma ataupun Encik Ruzuan akan cuba jawablah. Okay, so ada apa-apa pertanyaan tak? Ataupun kalau tak mau buka mic, boleh tak dalam kita punya chat room. Okay, kita punya chat room. Sebelum saya bersurat, mengakhiri taklimat pada malam ini, saya ingin memberitahu bahawa semua peserta boleh dapatkan semua maklumat di dalam kita punya Google Site. Semua maklumat mengenai video, mengenai format laporan, dengan format bahan yang dah hantar boleh dapatkan semua di Google Site yang kami sediakan, Google Site Maskar. Okay, so saya buka kepada siapa yang ada soalan. Okay, saya stop presenting dulu . Okay, ada pertanyaan.
Okay, so ada permintaan. Okay, boleh ke saya dapatkan slide ini? Okay, boleh. Nanti saya akan sharekan slide ini dalam bentuk PDF di dalam Telegram. Okay, so kita ada Telegram. Okay, untuk sesiapa yang belum join Telegram STEM Creator Kebangsaan, boleh join Telegram. So nanti saya akan hantar send PDF file slide ini dengan video recording video lah pada malam ini. Jika sesiapa yang tak hadir boleh dengar kembali lah. Okay. Okay. Hai Doktor, hari itu masa kumpulan saya daftar, belum ada lagi format untuk gambar kumpulan. Jadi kami telah menghantar gambar yang masih ada background. Tak ada masalah. Okay. Semasa pendaftaran, memang borang kami ada minta setiap kumpulan hantar gambar. Okay. Tetapi nanti pada masa penghantaran nanti, mungkin sebelum 14 September, kami akan suruh setiap kumpulan hantar sekali lagi. Okay, hantar sekali lagi 3 bahan iaitu video, laporan dengan gambar berkumpulan. So ketika itu anda hantar semula. Okay, kami akan ambil gambar yang terlatest lah, iaitu yang telah remove background. Okay, so 3 bahan ini nanti kami akan send satu link untuk penghantaran nanti. Okay, so tak ada masalah. Okay, boleh dapat link STEM kebangsaan itu di sini. Okay, mungkin Dr. Ila boleh share di kita punya WhatsApp message sana. Okay, sebenarnya link link yang site Google site Maskat sebenarnya telah share. Okay, kalau nanti selepas terima anda boleh tengok. Sebenarnya di dalam Telegram baru sahaja Dr. Ila dah share. Okay, dia punya link site untuk Google site. Okay, so anda boleh pergi ke Telegram lah. Okay, di kumpulan STEM Creator Kebangsaan nanti. Okay, halo doktor. Minimum berapa orang yang perlu ada dalam video? Apa maksud video? Okay, sebenarnya kalau video pembentangan tak semestinya semua pelajar mesti wujud dalam video. Okay, mungkin ada yang buat secara slideshow. Okay, tak semestinya muka pelajar perlu ada di dalam video. Okay, so tak ada minimum lah. Okay, so kalau ada seorang pelajar nak buat presentation, 2 orang, 3 orang pun tak ada masalah. Okay, kalau anda tengok di kita punya message sana, Encik Azman dah share link untuk Google Site, okay, Maska Google Site, dan Dr. Ila dah share link untuk join Telegram. Okay, untuk sesiapa yang belum join kumpulan Telegram, boleh join di sinilah. So apa-apa maklumat ataupun sebarang pertanyaan boleh tanya di Telegram. Okay, untuk dapatkan maklumat mengenai Maska 2022 boleh dapatkan di site Google. Okay, boleh dapatkan di message. Okay, ada apa-apa lagi pertanyaan? Ada apa-apa lagi pertanyaan? Kalau jelas boleh, ada apa-apa lagi pertanyaan tak? Kalau jelas boleh bagi respon sikit tak? Baik ke, tak faham ke? Okay, boleh tak dalam kita punya chat room? Faham ke, tak faham, boleh beri respon dekat kita punya chat room? Jelas lah? Okay. Faham, okay. So, okay. Doktor, adakah kami perlu buat produk itu atau boleh guna plan sahaja? Okay, mungkin Dr. Ila boleh jawab. Dr. Ila, adakah kita perlu buat produk yang sebenar ataupun guna plan sahaja? Okay, untuk kita galakkan untuk setiap kumpulan menghasilkan prototype. Okay, jika prototype tu tak wujud, kayaknya ada satu grup tu hari tu dia ada cakap dia nak buat macam apps lah, dia buat apps kan, pun boleh, itu adalah prototype ataupun dalam bentuk plan pun boleh. Itu maksudnya itu adalah bukti inovasi tersebut. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, terima kasih Dr. Ila. Okay, maksudnya produk itu tak semestinya wujud lah. Maksudnya dalam bentuk design, prototype pun kira boleh. Tapi kalau nak dapatkan makan yang lebih banyak, lebih baik adalah wujudnya produk. Tapi
Tapi kerana mungkin kerana ada kekangan masa, mungkin ada yang buat prototype pun kami terima lah. Okey, kami terima. Okey, selain itu ada apa-apa soalan lagi yang nak tanya? Okey, sebelum kita mengakhiri, boleh tak saya tahu anda daripada college mana, boleh tak di kita punya chat room? Okey, contohnya kalau daripada mana-mana college, KMK ke, KMPP ke, dari college apa, boleh tak type dalam chat room supaya kami tahu anda mewakili college apa. Okey, Labuan, Kedah. Selain Labuan, Kedah. Okey, ada satu persoalan. Selangor, Perak. Okey, Pahang, Perlis. Okey, Sarawak. Okey, Negeri Sembilan. Okey, Sarike. Okey, Perak. Tadi ada satu soalan telah naik. Okey. Pertanyaan daripada Nazura. Okey, doktor, produk tersebut perlu dihantar kepada pihak penganjur tak? Tak perlu. Okey, tak perlu. Anda hanya perlu hantar 3 bahan sahaja, iaitu satu video, laporan dan gambar sahaja. Okey, maksudnya produk itu tidak perlu hantar kepada pihak penganjur. Okey, tapi kalau anda ada produk, anda boleh tanggal gambar dan masukkan ke dalam video ataupun laporan. Okey, ada College Matrikulasi Johor. Okey, lepas tu Kelantan, Perak. Okey, Sarike, Perak, Perlis, Negeri Sembilan. Okey, Negeri. Okey. Okey, banyak. Okey, satu lagi soalan daripada Alia. Satu lagi soalan, adakah maksimum 12 muka surat untuk laporan termasuk appendix? Ya, iaitu lampiran. Okey, sebab untuk metodologi produk kumpulan kami melibatkan kod, mungkin memerlukan muka surat yang lebih untuk sertakan kod tersebut. Memang 12 muka surat itu termasuk lampiran sekali. Okey, lampiran sekali. So, pandai-pandailah, mungkin kod itu anda boleh buat minimizekan ataupun buat dalam diagram ke, okey, ataupun buat dalam table ke, okey. So maaf. Okay, soalan yang seterusnya, maaf. Adakah ahli kumpulan semestinya 4 pelajar ataupun boleh diteruskan dengan 3 ahli? Saya rasa Dr. Ila tak ada masalah kan? Maksimum 4 orang tapi boleh kurang daripada 4, betul tak? Ya, betul. Ya, okey. So pelajar, okey. So Muhammad Haziq, kalau 3 orang sekumpulan tak ada masalah kerana maksimum 4. Boleh 1, boleh 2, boleh 3 tapi maksimum 4 pelajar. Okey, ada soalan lagi tak selain daripada soalan tadi? Okey, Syazwani ya. Okey, doktor, untuk video kami perlu terangkan fungsi produk sahaja ke? Okey, Dr. Ila mungkin boleh jawab. Okey, untuk video pembentangan, ini adalah bukan eksperimen lah, dia adalah inovasi. So pada permulaan tu, introduction tu, para pelajar boleh bagi tahu objektif, okey, dia punya pernyataan masalah. Lepas tu baru terus terang tentang fungsi produk tu. Okey. Okey. So Syazwani, maksud Dr. Ila ialah video ini kita boleh mulakan dengan introduction, lepas tu kita punya problem statement, lepas tu objektif, lepas tu mungkin apakah fungsi produk ataupun you boleh terangkan apakah produk yang anda buat. Okey, dan mungkin anda boleh cerita jugalah, okey, produk anda apakah kebaikan. Okey, maksudnya bukan buat eksperimen, okey, bukan buat eksperimen So kita video inovasi ini kita buat apakah kebaikan, apakah usefulness, okey, semua yang berkenaan dengan produk kita tapi bukan buat eksperimen. Okey ya Syazwani. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Okey. Ada 3 minit lagi sebelum kita bersurai. Ada lagi soalan? Tak ada? Okey. So tak ada soalan ya? Betul kan? Okey, so kalau tak ada soalan, saya ingin mengakhiri taklimat pada malam ini. Okey, sekian, terima kasih dan terima kasih sangat kerana sudi menghadiri walaupun pada pukul 9 malam. Okey, terima kasih dan saya berharap
Okay, semua kumpulan dapat menghasilkan satu produk inovasi yang canggih dan kita berharap next week cuti ini ambillah masa untuk buat produk dan bolehlah kita jumpa lagi. Kalau ada pada masa depan mungkin kita boleh jumpa lagi bukan secara virtual So terima kasih semua. Selamat malam dan terima kasih Dr. Ila, Encik Muhammad Ruzwan dengan Encik Azman. Terima kasih semua. Bye bye.